Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini adalah keputusan terkini berkait dengan isu prosiding inquest Zara Khairina yang berkait dengan dakwaan Safi'i Apdal menghina prosiding tersebut. Isu baru-baru ini memang mengejutkan kita, terutamanya berkaitan dengan inquest Zara Khairina. Seorang pempengaruh ataupun seorang aktivis sudah pun memohon maaf gara-gara terlanjur didakwa menghina prosiding Zara Khairina. Beliau telah mohon maaf, tetapi Peguam Negara menolak permohonan tersebut. Ramai netizen setuju dengan tindakan keputusan Peguam Negara menolak permohonan maaf tersebut. Kata mereka, ini bagi memberikan pengajaran teladan kepada ramai orang supaya tidak lagi melakukan perbuatan yang sengaja mempertikai dan menghina keputusan mahkamah. Hari ini sekali lagi giliran Safi'i Apdal pula didakwa menghina prosiding inquest Zara Khairina. Jabatan Peguam Negara AGC berkata Presiden warisan Safi'i Apdal boleh berdepan dengan tuduhan menghina mahkamah berhubung kenyataannya mengenai inquest kematian Zara Khairina Mahathir. Dalam kenyataan hari ini, AGC berkata pihaknya sedang meneliti secara terperinci kandungan kenyataan Safi yang didakwa dibuat dalam satu program pada 20 September lalu. Kenyataan sedemikian berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak tepat dalam kalangan masyarakat serta menjejaskan kelancaran prosiding mahkamah yang sedang berlangsung, katanya lagi. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transofactor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua penyakit. Lalu, penyakit berakar dalam tubuh badan kita. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan imun badan kita supaya imun badan kita tahu mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mengajar, mendidik imun badan kita, menghapuskan penyakit yang berakar dalam tubuh badan kita. Apabila itu berlaku, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Mungkin ini ialah jawapan kepada doa Anda selama ini. Produk ini lulus KKM halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, menurut Peguam Negara, jabatan itu tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas menurut peruntukan undang-undang, termasuk memulakan prosiding penghinaan mahkamah setelah penelitian tersebut selesai. AGC juga sekali lagi mengingatkan orang awam agar tidak melakukan sebarang tindakan yang boleh menimbulkan kekeliruan atau menjejaskan prosiding di Mahkamah Coroner. Media sebelum ini melaporkan sebuah video yang tular di media sosial menunjukkan Safi'i Apdal ketika berucap di satu program politik mendakwa pihak berkuasa, khususnya polis, gagal mengendalikan kes kematian Zara. Kata beliau, gadis itu telah meninggal dunia. Dia tidak dibuli. Ia adalah pembunuhan. Berapa kali Bukit Aman menyoal saksi. Mereka telah menyoal orang yang sama. Dia dilaporkan berkata dalam rekaman tersebut. Inilah yang menimbulkan pelbagai spekulasi. Kerana ianya sebenarnya daripada ayat yang ditimbulkan oleh Safi'i Apdal ini jelas seperti menghina dan mendahului keputusan mahkamah. Sebagai respon terhadap kenyataan itu, barisan peguam yang mewakili 4 pelajar yang dituduh membuli Zara menyifatkannya sebagai bahaya dan mencabar kewibawaan mahkamah. Memetik laporan Free Malaysia Today semalam, mereka berkata tindakan mengeksploitasi tragedi demi keuntungan politik adalah tahap terendah yang boleh dicapai mana-mana ahli politik. Keadilan mesti ditentukan di mahkamah berdasarkan bukti serta keterangan, bukannya diputar belit dalam ucapan politik dan atau di media sosial, katanya lagi. Barisan peguam tersebut ialah Azhar Farhan Arisin, Abdul Fikri Jafar Abdullah, Fariz Saleh dan Celeste Kwan, mewakili 4 pelajar yang didakwa dalam kes berasingan atas tuduhan
membuli Zara secara lisan. Mereka juga mewakili pelajar BCD dan E dalam inkues kematian Zara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Gara-gara kesilapan Sanusi Maknur, gara-gara dikatakan selepas Sanusi mendedahkan dana politik yang diterima oleh pendanaan politik berkaitan dengan PRU yang lepas, yang mana kata Sanusi PAS membantu ramai, dan akhirnya pemimpin daripada Bersatu bekas setiausaha politik Muhyiddin menyatakan bahawa Bersatulah yang mendanai banyak perikatan nasional, bukan PAS pun. Akhirnya apa jadi? Sanusi akhirnya dikatakan berseluruh pula. Apa punya seluruh macam tu? Inilah, sudah kena hentam, dia senang-senang saja berseluruh. Sudah menyakiti orang, senang pula dia seluruh. Bayangkanlah kalau tiba-tiba dia kata bercerai. Lepas tu, dia pula kata berseluruh. Bolehkah macam tu? Tak boleh, saudara-saudara. Dan akhirnya hari ini, kesilapan besar Sanusi mendedahkan tentang pendanaan politik dalam Parti Gabungan Perikatan Nasional akhirnya makan diri. Kini, pemimpin-pemimpin daripada kerajaan mula menyarankan supaya SPRM menyiasat sumber dana Perikatan Nasional ketika PRU 15. Naib Presiden Parti Amanah Negara Datuk Mahfuz Omar menggesa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia agar segera membuka kertas siasatan berhubung sumber keuangan yang digunakan Perikatan Nasional PN dalam pilihan raya umum ke-15. Gesaan itu dibuat susulan pendedahan bekas Ketua Setiausaha Sulit kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Dr. Marzuki Muhammad, yang menyatakan bahawa keseluruhan kos PRU 15 PN ditanggung sepenuhnya oleh Bersatu. Menurut Mahfuz, Marzuki turut mendedahkan sebahagian besar dana tersebut disalurkan kepada PAS. Persoalan kini timbul, dari mana datangnya dana yang begitu besar? Siapa dalam PAS yang menerima dana itu? Dan mengapa ia tidak dibentangkan secara telus dalam mesyuarat rasmi parti? Katanya lagi, kalau macam tu, adakah unsur-unsur penyalahgunaan uang atau pengubahan wang haram? Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar siapa yang kuat sakau. Sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua, ini terapi imun Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan sistem imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang halal ini, lulus KKM ini, dan juga penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini melalui nombor telefon yang tertera. Produk ini adalah penemuan paling bersejarah. Saudara, kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawapan yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Cepat dapatkannya sekarang. Saudara, persoalan besar kini timbul. Dari mana datangnya dana besar itu? Siapa dalam PAS yang menerima dana itu? Dan mengapa ia tidak dibentangkan secara telus? Mungkin ada berlaku pengubahan wang haram. Mahfuz turut memetik kenyataan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur yang bertanya, wang itu diberi kepada siapa, sekaligus menimbulkan kemungkinan wujud kepincangan dalam pengurusan dana pilihan raya oleh PAS. Beliau menegaskan bahawa PAS tidak boleh lagi berselindung di sebalik slogan bersih dan telus sekiranya wujud persoalan besar tentang ketelusan keuangan parti itu. Rakyat berhak tahu siapa sebenarnya yang menerima dana jutaan ringgit itu.
Bersatu pula wajib mendedahkan punca dana yang membiayai keseluruhan jentera PN. Mahfuz turut menyela retorik politik yang didakwanya cuba memperbodohkan rakyat dengan imej kononnya bersih dan amanah, sedangkan wujud persoalan besar di belakang tabir. Soalan pertama rakyat sekarang, duit itu dari mana? Dan soalan kedua, duit itu masuk poket siapa? Beliau menegaskan SPRM perlu bertindak segera dan menyiasat secara menyeluruh bagi memastikan ketulusan serta integriti dalam pengurusan dana politik demi menjaga kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.